بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الإخوة والأخوات sahabat dan sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita cuba memahami sedikit sebanyak mengenai dengan dakwah ikhwan. InsyaAllah dakwah yang dianjur dan dibawa oleh ikhwan pertamanya yang digerakkan oleh Imam Al-Banna rahmatullahi alaihi, kalau nak kira sampai sekarang ni sudah berusia 90 tahun lebih kot. Dan alhamdulillah di dalam usia ini Allah Subhanahu wa taala memberkati langkah-langkah dan perjalanannya. Insya-Allah kita digulung dan digabung dan diletakkan bersama-sama dengan mereka yang menggerak dan menjalankan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Bila disebut dakwah ikhwan ini, ianya suatu dakwah yang amat berbeza daripada dakwah-dakwah yang kita dengari daripada kelompok-kelompok ataupun daripada jemaah-jemaah yang lain. Dia hanya suatu dakwah menghidup kembali balik dakwah para rasul dan dakwah para nabi, dakwah yang syumul, dakwah yang merangkumi semua aspek dan semua sudut. Bukan hanya dakwah dengan arti kata mengajak untuk mentazkiyah diri ataupun mengajak untuk memperbaiki salat ataupun yang disebut sebagai tahsinus salat ataupun sebagai suatu dakwah yang bersifat wa'ziyah, peringatan-peringatan seperti dakwah yang kita mengikuti di dalam TV ataupun di dalam YouTube dan sebagainya. Manakala dakwah ikhwan ialah suatu yang bermula daripada pembinaan individu sehinggalah kepada penegakan daulah dan mengembali balik ataupun menghidup kembali balik dakwah ataupun Islam yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik. Di dalam apa yang disebutkan oleh Ustaz Mustafa Masyhur, bahawa dakwah ini dia memerlukan kepada satu ru'yah al-wadihah, suatu pandangan, satu penglihatan terhadap satu penglihatan yang jauh. Bukan suatu penglihatan yang dekat, tapi satu penglihatan yang jauh, saujana mata memandang, dan lebih lagi daripada itu, sebagaimana yang tadi tunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan tauladan, diberikan teladan, diberikan contoh, diberikan satu namuzaj yang jelas kepada kita pada hari ini. Baik. Ana nak petik satu ungkapan yang pernah ada dengar lah daripada seorang pemikir. Dia mengatakan kalaulah satu kaedah di dalam sains, dia mengatakan bahawa H2O ni
dia boleh menghasilkan dengan natijahnya ialah air, maka demikian juga kaedah ini kita boleh tatbikkan, kita boleh applykan di mana-mana saja, sama ada di Malaysia ke, di negeri Arab ke, di mana-mana tempat kan, dia tetap akan menghasilkan natijah ini. Dan demikian juga dengan Islam itu, yang seandainya kita melaksanakan, kita mentatbikkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti kita akan memungut natijah yang sama. Kita akan beroleh hasil yang sama. Baik. Itu dia kata putus lah. Itu dia sebagai kaedah yang pasti. Iaitu apabila kita menepati sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Di dalam ar-ru'yah al-wadhihah ini juga seorang da'i itu, khususnya ikhwan, dia sudah memastikan, dia sudah nampak dah segala bentuk di dalam dakwah itu sendiri. Dia sudah nampak dah seolah-olah seperti dengan seorang tukang rumah. Tukang rumah. Walaupun rumah itu belum lagi terbina, tapi dia sudah ada dah plan gambarannya, dengan bilik, dengan dinding, dengan bumbung, dengan tiang, bilik air, bilik tidur, bilik makan, dapur dan sebagainya, sudah ada di dalam kepala dia. Itu sebagai seorang tukang. Dan demikian juga kita sebagai orang da'i, yang mengikut track, yang mengikut jejak langkah ikhwan ini, artinya kita sudah nampak apa dia yang akan ada di hadapan kita tadi. Maka di antaranya sebagaimana yang disebutkan banyak tempat lah, sama ada di dalam buku Mushkilah Ad-Da'wah wa Da'iyah yang dituliskan oleh Fathiyah Khan, ataupun di dalam buku-buku yang lain yang ditulis oleh Ustaz Mustafa Masyhur, dan juga yang ditulis oleh Ahmad Ar-Rashid, ialah mereka menyebutkan di antara yang tergambar bagi kita bahawa dalam jalan dakwah ini kita akan berhadapan dengan tribulasi, iaitu ujian, fitnah dan mihnah, sebagaimana yang pernah dilalui dan ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Dan seorang da'i itu memahami bahawa penegakan daulah Islamiyah atau penegakan Islam itu sendiri ialah melalui jalan dan wasilahnya, bukan melalui jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang lain, iaitu seperti menggunakan revolusi, mengangkat senjata, membuat rampasan kuasa, membuat penggulingan kerjaan, dan melalui pilihan raya ala demokrasi ataupun ala mana. Kesemuanya ini tidak akan menyampaikan kepada natijah dan hasil yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita nak kena letak di hadapan mata kepala kita, supaya kerja dakwah yang kita lakukan ini kita tidak meniru dan kita tidak memphotostat daripada gerakan-gerakan yang lain. Dan juga kita nak kena sedari bahawa dakwah yang kita lakukan ini
bukan suatu dakwah yang boleh dicapai dan dilaksanakan di dalam tempoh yang pendek. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Seandainya jalan yang kamu nak lalui itu suatu yang pendek, yang ringkas, pasti semua orang lain boleh ikut. Tetapi dia hanya bukan suatu jalan yang ringkas. Rasulullah SAW sendiri bermula daripada kota Makkah dan berhijrah ke Madinah di dalam tempoh 23 tahun baru tertegaknya sebuah daulah Islamiah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Khaldun ini terdapatlah dalam mukaddimah, dia boleh rujuk. Ibn Khaldun menyebutkan bahawa generasi itu satu generasi ialah 40 tahun. 40 tahun. Rasulullah SAW telah menjalankan dakwah selama 23 tahun. Artinya Rasulullah telah menjalankan dakwahnya selama separuh ataupun setengah generasi. Taib. Itu kerja Rasulullah. Kerja Nabi Nuh mungkin lebih. Tak tahu berapa generasi. Kalau 900 tahun. Dan demikian juga para Nabi yang lain. Ya. Kata Imam Al-Banna rahmatullahi alaihi, sesungguhnya jalan kamu ini terlakar. Langkah-langkahnya tergaris sempadan-sempadannya. Aku sekali-kali tidak akan mencanggahi kesemuanya ini, kesemua yang terlakar ini. Aku berkeyakinan dengannya. Ianya boleh jadi jauh, tapi kita tidak mempunyai jalan yang lain. Hanya dan sanya inilah jalan, tidak ada pilihan yang lain. Hadza sirati wa hadza tariqi. Dalam Al-Quran ada menyebutkan hadza sirati. Baik. Kita memerlukan kepada kesabaran. Kerana apa? Karena perjalanannya jauh. Dan kita berhadapan dengan mihnah dan ujian. Dan kita tidak mempunyai pilihan-pilihan yang lain. Jalan kita hanya satu saja. Ini menyebabkan kita memerlukan kepada kesabaran. Dan kita memerlukan kepada kesungguhan. Kita memerlukan kepada jiddiyah, kesungguhan kita. Dan kita memerlukan kepada istimrariyah, iaitu berterusan. Bukan hanya satu ketika, tetapi dia memerlukan kepada suatu yang jangka masa yang panjang. Yang mana di dalam tempoh ini seharusnya dia boleh melahirkan rijal-rijal, tokoh-tokoh, figure-figure yang bekerja. Bukan artinya semakin lama, semakin jauh kita berjalan, kita akan berkurang. Tidak. Seharusnya di dalam tempoh yang panjang ini dia boleh melahirkan. Ini satu keistimewaan. Yang dia boleh melahirkan rijal-rijal dan tokoh-tokoh yang lain. Dan kita tidak nak golongan al-musta'jilun, golongan yang tergesa-gesa, golongan yang nak cepat meraih kejayaan. Kejayaan itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita ini sebagai amil, sebagai tokoh yang bekerja saja. Seorang tokoh da'i, Zainab Al-Ghazali, seorang perempuan da'i. Dia mengatakan bahawa kita perlu mengambil kira tempoh dan masa Rasulullah SAW yang selama 13 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, kemudian barulah berlaku penegakan sebuah daulah. Dan demikian juga kita kena cek
di dalam tempoh 13 tahun ini, apakah telah lahir rijal-rijal, tokoh-tokoh sebagaimana yang walaupun tidak setanding dengan di zaman Rasulullah, setanding dengan para sahabat, paling tidak kita dapat melahirkan rijal-rijal ini. Ataupun penerimaan masyarakat, sudah berapa peratus? Ada tak separuh daripada sebahagian daripada masyarakat dia sudah menerima? Kalau tidak, kita mesti melalui 13 tahun yang lain lagi. Kita kena tambah pula satu lagi 13 tahun. Ini apa yang disebutkan oleh Zainab Al-Ghazali lah. Kita boleh semak balik semula Ayyamin Hayati di dalam bukunya. Kita nak memperingatkan kat sini bahawa dakwah ini kerana dia hanya suatu dakwah yang memikul tanggungjawab dan tugas yang besar, maka kita memerlukan kepada tonggak-tonggak, perlukan kepada asas. Sebagaimana bangunan, kalau kita dirikan bangunan itu hanya satu tingkat, kita tidak perlu tapak footing dia yang kemas. Tapi kalau kita nak bina bangunan itu sehingga 2, 3, 40 tingkat, 2, 13 tingkat, maka kita perlukan kepada suatu tapak, satu asas. Piling kita nak kena masuk ke dalam bumi ni lebih lama lagi. Mungkin pembinaan, mungkin penanaman, penancapan tiang-tiang konkrit asas ni memakan lebih masa lebih panjang lagi daripada kerja-kerja untuk nak usaha-usaha yang lain. Ini satu peringatan yang perlu kita ingat. Satu lagi ialah bahawa kerja ini tidak boleh dilakukan seorang diri. Dia memerlukan kepada suatu kesinergian, keperpaduan, perkongsian kerja di dalam satu rentak lah. Bukan rentak yang berbagai-bagai, tapi dalam satu rentak sebagaimana kita perhatikan para sahabat di zaman Rasulullah. Mereka ini mempunyai satu rentak walaupun tokoh-tokohnya yang berbeza-beza watak. Tetapi mereka ini bekerja dengan satu rentak. Maka natijahnya telah dapat dicapai oleh mereka. Amal jamaah ini, kerja berkelompok ini bukan suatu boleh buat atau tak boleh buat, tetapi dalam Islam dianggapkan sebagai satu kefarduan. Ini mengambil kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara kejelasan matlamat kita nak pergi juga ialah kita menyedari bahawa akan berlakunya penyimpangan-penyimpangan. Sama ada daripada kalangan kita sendiri ataupun dari dalam masyarakat sendiri. Dan namun demikian kita tidak bolehlah nak bertindak keras ataupun kita menghukumkan mereka dengan hukuman yang terlalu berat. Dengan ringkas lagi kita nak menyebutkan bahawa dakwah yang kita bawa ini kita memerlukan kepada wala, artinya suatu kepatuhan, satu kesungguhan, penyerahan diri sepenuhnya kepada jamaah itu, kepada tanzim itu sendiri. Kita tidak boleh nak reka-reka, tidak boleh nak berijtihad dengan sendiri. Kita kena ikut rentak dan apa yang diijtihadkan oleh jamaah. Dan satu lagi ialah nak diperingatkan bahawa kerja dakwah yang kita lakukan ini tidak boleh ada tanzim di dalam tanzim ataupun jamaah di dalam jamaah. Kita kena
sebulat suara, sebulat kata di antara kita semua. Taib. Ini terlalu panjang ni Horas ni. Taib yang kedua ialah al-istimrariyah. Istimrariyah ni ialah keberterusan. Jadi gerak kerja dakwah ini dia tidak boleh hanya semangat pada ketika-ketika yang tertentu, terkencak-kencak, terhenti-henti, bekerja ketika semangat, berhenti ketika tak semangat. Jadi tidak boleh. Dalam jamaah ini, dalam usaha dakwah yang dibawa oleh ikhwan ini, sepanjang masa, sepenuh ketika adalah suatu yang bersemangat. Itu yang kita maksudkan dengan al-istimrariyah. Kemudian istimrah yang boleh difahamkan juga bahawa jemaah yang kita bawa ini satu jemaah yang berterusan. Bukan artinya satu yang kita boleh pilih yang lain pula. Kita boleh melompat ke yang lain pula. Ataupun jemaah ini boleh ditukarkan dengan cara, dengan style yang baru pula. Tidak. Jemaah ini, dakwah ini, dia bekerja dan bertindak sebagaimana hari munculnya. Hari munculnya itu, dia bertindak dengan bentuk itu dan seterusnya dia akan bertindak dengan sedemikian rupa. Tidak ada perbezaan di antara hari pertama dengan hari yang seterusnya. Dan kekal dengan identiti, dengan syakhsiyah dia, dengan peribadi dia. Sehubungan dengan kelangsungan dan istimrariyah ni ada 3 persoalan penting. Yang satu jaminan ataupun yang kita sebutkan sebagai faktor ataupun sebagai asbab. Yang kedua ialah usaha musuh untuk mengkandaskannya. Dan juga harus kita sedar bahawa dianya ada illah, ada penyakit daripada dalam. Baik. Antara jaminan untuk istimrariyah tadi, untuk berterusan tadi ialah al-asalah. Dakwah itu, dakwah yang dibawa ini, dakwah ikhwan itu sendiri daripada dulu dan sehingga hari ini sudah mencapai usia 90 tahun, tidak berubah-ubah dan tidak bertukar bentuknya. Itu ya. Kemudian yang kedua, dia berwibawa untuk kelangsungan. Berwibawa ni dalam bahasa Arab dia kita sebutkan sebagai al-baqa lil aslah. Al-baqa lil aslah. Tapi dalam istilah Inggeris, istilah Melayu dikatakan survival for the fittest. Itu dia tak cepat seperti dengan dalam kita ni. Itu al-baqa lil aslah, keberkekalan, kekekalan itu, keabadian itu hanya kepada yang aslah, yang lebih aslah, yang lebih elok, yang lebih sempurna. Itu artinya dia berwibawa untuk meneruskan. Kalau dia tidak berwibawa, dia tidak aslah, dia tidak saleh, maka dia tidak boleh langsung, dia akan mati di tengah jalan. Baik. Juga di antara jaminan istimrariyah ia perancangan yang terbaik. Dan jemaah itu sendiri mesti ada suatu perancangan. Di dalam apa bentuk sekalipun. Dia tidak hanya bertindak dalam amalan dia buat spontan. Begitu saya. Tak. Dia semuanya berdasarkan kepada perancangan yang terbaik. Kemudian seterusnya yang keempat ialah dia berdaya saing. Dia mampu, dia boleh mencabar. Bukan dia seorang yang lemah, seorang yang tidak mempunyai tenaga. Jemaah itu satu yang mempunyai tenaga. Dia boleh
melawan dan mencabar, melawan arus yang mencanggahinya, melawan musuh yang melawannya. Bla 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 bla. Termute. So Assalamualaikum Ustaz. Ustaz termute. Anda tak sentuh pun. Baru ke? bau-bau. Apa? Dengar dah. Ya, ya. Allahu Akbar. Oh, bagus. Anda kena peringat ni. Allah. Betul. Ini. Bikinan manusia. Taibah. Yang keenam, di dalam dakwah ikhwan, dia tidak mengadaptasikan budaya-budaya, fikrah-fikrah, amalan-amalan, cara-cara orang lain. Hanya dia saja, semuanya ijtihadat ataupun diambil daripada sirah Rasulullah SAW, sirah para sahabat, sirah khulafa ar-rasyidin, sirah para salihin, sirah orang-orang al-awwalun. Baik. Nak kena cepat ni. Tak habis nanti banyak ni. Baik. Antara usaha musuh. Ini kita nak kena beringat juga bahawa oleh kerana dakwah kita ini satu dakwah alamiah, maka seteru kita pun juga bersifat alami, bersifat antarabangsa juga. Kita bukan hanya dimusuhi di dalam kampung kita, tapi dimusuhi oleh Amerika, oleh Barat, oleh mana-mana kuasa-kuasa kufur di atas dunia ini. Baik. Di antara usaha-usaha musuh ialah ihtiwa ataupun menguasainya. Ihtiwa ini dia cuba nak menguasai kita dengan berbagai cara. Seperti yang kita lihat di zaman Rasulullah SAW, dia ditawarkan supaya Muhammad, kalau kamu nak kahwin, kami carikan seorang perawan yang tercantik di kalangan bangsa Arab. Kalau kamu nakkan harta kekayaan, kami akan kumpulkan seluruh kekayaan Arab ni, kami akan serahkan kepada kamu. Kamu menjadi manusia yang paling kaya. Kalau kamu nakkan kuasa, kami akan serahkan kekuasaan ini, kamu menjadi presiden atau kamu menjadi Perdana Menteri dan kamu menjadi raja kami. Itu sebenarnya suatu ihtiwa, dikatakan. Suatu nak menguasai. Walaupun dia bagi isteri, walaupun dia bagi duit, walaupun dia bagi kuasa, sebenarnya kita sudah menjadi orang dia. Bukan kita sudah hilang dah kekuasaan, kemampuan kita untuk membawa risalah kita dengan arus kita, dengan cara kita. Baik. Yang ketiga, yang kedua. Yang kedua ialah antara usaha musuh ialah membeli pemimpin. Pemimpin-pemimpin di dalam dakwah ini boleh dibeli. Sekiranya pemimpin itu tidak mempunyai suatu ru'yah al-wadihah. Sekiranya pemimpin itu tidak mempunyai suatu pandangan yang jelas. Ataupun sekiranya pemimpin itu perjuangannya tidak didasarkan kepada akidah. Perjuangan didasarkan kerana ada orang lain berjuang, maka dia pun nak berjuang juga. Maka akhirnya dia dibeli oleh pihak-pihak yang tertentu. Ini berlaku ke Ana sendiri lah. Masa zaman Ana dalam Abim dulu, bila Anwar dia dibeli oleh Mahathir, masuk barisan, Ana tak boleh duduk lah dalam Abim. Ini suatu pimpinan yang tidak betul. Satu pemikiran, satu fikrah yang tidak betul. Kita keluar. Ini katakan di antara lah. Banyak lagi sebenarnya.
Kalau kita nak tengok dunia luar pada hari ini, sama ada dia yang membawa fikrah ikhwan ataupun mana-mana perjuangan. Boleh dibeli dan boleh dijual. Terutamanya orang-orang Yahudi pada hari ini, bisanya dia boleh beli Anwar Sadat. Dia boleh beli dengan sisi yang ada pada hari ini. Dia boleh beli dengan mana-mana tokoh orang-orang Arab di Gulf, di Khalij, negara-negara Khalij. Kesemuanya sudah dibeli dan dicucuk hidung. Baik. Yang ketiga ialah musyawamah ataupun tawar-menawar dengan prinsip-prinsipnya. Dia datang, tak apa, kami betul ansur separuh, saudara pun betul ansur separuh. Kita boleh bekerjasama. Ataupun kita sebut win-win. Awak menang, saya pun menang. Dalam Islam tidak ada tawar-menawar yang seperti ini. Prinsip adalah prinsip. Tidak boleh ditawar-menawar. Sebagaimana Rasulullah SAW menunjukkan cara menunjukkan akidah yang sebenarnya. Taibah, di antara sebab-sebab dalaman pula yang boleh merosak, yang boleh mengkandaskan istimrariyah dakwah ini, penerusan dakwah ini. Di antaranya mengabaikan sudut tarbiyah ruhiyah. Kita abaikan, kita menekankan bidang-bidang yang lain. Amalan-amalan yang lain. Jadi kita tidak menekankan kerohanian kita. Semayang kita pun main-mainan saja. Amalan-amalan yang lain pun tak bersungguhan. Ini kita dengan Allah tidak sebegitu akrab sangat. Kerana kita sibuk dengan bidang-bidang yang lain. Baik. Yang kedua ialah sudut politik dan idari. Menonjol sangat. Sama ada politik kepartaian, tapi politik yang kita sebut kat sini politiking di dalam di dalam jamaah. Ini suatu yang tidak betul. Dan juga apabila kita terlalu banyak sangat menekan dari segi idarah pentadbiran kita. Pentadbiran ni banyak kita membicarakan masalah pentadbiran. Sedangkan itu suatu benda, kalau kita buat satu bulatan ni, berapa peratus daripada bulatan ni untuk idarah tadi. Mungkin tidak sampai 1/4 ataupun 1/3 daripada bulatan yang kita buat tadi. Kurang begitu. Yang lain lagi yang sepatutnya ialah dipenuhi dengan pembinaan ruhiyah kita dan pembinaan syaqafah kita dan ilmiah kita dan tazkiyatun nafsi dan sebagainya. Baik. Yang ketiga ialah yang mengkandaskan istimrariyah tadi ialah percanggahan pendapat yang meruncing. Pencanggahan pendapat yang tidak meruncing itu satu perkara yang biasa sebab masing-masing mempunyai idea, mempunyai pendapat. Tetapi kalau pendapat itu yang meruncing, yang membawakan kepada suatu pertelagahan, sehingga menimbulkan perasaan-perasaan daripada dalam itu adalah suatu yang tidak betul. Kemudian yang keempat ialah ketandusan ruh ukhuwah. Ketandusan ruh ukhuwah di kalangan duat, di kalangan pendakwah. Dia begitu-begitu saja. Sedangkan ini suatu perkara yang ditekankan oleh Imam Al-Banna dan ditekankan oleh Rasulullah. Imam Al-Banna mengambil ruh ukhuwah ini daripada Rasulullah SAW, iaitu apabila baginda tiba ke Madinah, mula-mula sekali yang dilakukan oleh Rasulullah ialah membina sebuah masjid. Selepas itu yang kedua ialah al-ukhuwah. Dia membina ukhuwah di antara akha bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah
mengikhwahkan, menambatkan hati ukhuwah di antara orang-orang Ansar dan Muhajirin, malah di antara Muhajirin dengan Muhajirin, Ansar dengan Ansar, malah antara individu dengan individu, sehingga para sahabat pada ketika itu menyangkakan bahawa ukhuwah itu boleh mewariskan harta-harta dia sehingga ke peringkat itu. Bagaimana Rasulullah menanamkan, dan ruh ukhuwah ini memang berjalan dan terlaksana dan dihayati oleh para sahabat, sehingga menyangkakan bahawa hartanya bukan hanya difaraidkan di kalangan anak-anak, isteri-isteri dia, tapi difaraid juga kepada saudara dia yang dimeterai ukhuwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kelima ialah selisih pendapat cara menghadapi suatu situasi semasa. Bila keadaan semasa adalah kita berhadapan dengan keadaan itu, maka kita sudah berbalah pendapat yang sepatutnya tidak boleh, sepatutnya tidak berlaku perkara ini. Baik. Yang keenam, kemungkinan timbul perselisihan peribadi. Ini kerja syaitan lah. Peribadi ini tak semungkinnya, tak seharusnya timbul, boleh berlaku benda ini. Kemudian yang ke-7 ialah fanatik kenegerian atau daerah. Fanatik kenegerian ataupun daerah. Kalau di zaman Rasulullah tu fanatik kabilah-kabilah, fanatik Aus dengan Khazraj. Pernah berlaku perkelahian di antara kaum Aus dengan Khazraj yang dilagakan oleh orang-orang Yahudi. Ini berlaku. Jadi kita nak kena beringatlah benda ni supaya tidak berlaku di kalangan kita. Kemudian yang ke-8 ialah al-futur. Futur, kelesuan, berasa tak bersemangat, tak bermaya. Jadi ini pun sebenarnya boleh diatasi lah. Kalau berlaku di kalangan, kalau diri kita sendiri pun boleh kita rawati, berlaku di kalangan jamaah sendiri pun boleh dirawati benar-benarnya. Ada rawatan di dalam Islamnya. Boleh kita sebut at-tibbun nabawi di dalam jamaah, di dalam memperbaiki dakwah. Taibah, seterusnya ialah an-numu wal quwwah, perkembangan yang meningkat dan kekuatan yang bertambah. Artinya an-numu, perkembangan semakin bertambah, anggota-anggota, orang-orang yang kita dakwah semakin banyak. Namun demikian, Ahmad Ar-Rashid, Abu Ammar, dia memperingatkan juga, kalau di dalam jemaah yang kita berkembang begitu besar ni, anggota usrah yang kita bawa ni, kita nak kena fikir juga, jangan dia berkembang melimpah anggota ini sehingga kita tidak mempunyai nuqaba, orang yang nak membimbing tadi tidak cukup. Jadi macam mana kita nak handlekan, nak atasi ini. Jadi dia menyebutkan al-intishar al-muta'anni wa tawassu' al-mawjud, perkembangan yang berhemat dan pengulasan yang seimbang. Jadi kembang pun kita mengkadarkan kemampuan kita. Baik. Kemudian nuktah yang kedua, tidak berpada dengan istimrariyah yang beku. Artinya kita meneruskan dakwah ini tapi satu yang beku. Artinya bilangan sejak daripada dulu pun hanya dalam 300 orang. 300 orang daripada dulu sehingga sekarang. Itu artinya istimrariyah juga. Dia berterusan juga tapi sabit, beku. Ini diperingatkan. Kita mesti berlaku mesti bertabah
dari segi bilangan. Bilangan dan bertambah jugalah dari segi kualiti. Kualitinya. Baik. Apa yang kita maksudkan dengan perkembangan raksi ataupun vertikal ini ialah peningkatan kualiti ilmu di kalangan kita. Jadi kita nak ikhwah kita ini, sahabat kita ini, dia senantiasa memburu ilmu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Bahawa hikmat ilmu itu ialah buruan orang-orang yang beriman. Dia tidak memadai dengan itu sahaja. Mesti dipertingkatkan sakafahnya, intelektualnya, keilmuannya, ma'rifatnya mesti ditambahkan. Itu makna dia perkembangan dari segi raksi, vertikal. Dan demikian juga perkembangan raksi ini di dalam jentera jemaah sendiri pun. Dahulunya kita tidak apa tahu ya masalah pengurusan. Pengurusan ni boleh diberikan khusus dan boleh diberikan daurah, tadribat, sehingga jemaah, sehingga individu, jemaah dan individu mempunyai ilmu-ilmu bagaimana nak mengendalikan jemaah itu sendiri. Baik. Beberapa peringatan penting di dalam memperkatakan al-istimrariyah, di dalam memperkatakan an-numu wal quwwah ini. Kita tidaklah boleh kita berkeras nakkan supaya masyarakat pun juga meningkat seperti dengan anggota-anggota jemaah. Itu tidak bolehlah. Artinya ada manusia yang boleh kita kita bina dia di dalam halakat jamaah, tapi bukan semua orang yang boleh dibawa dalam halakat jamaah kerana beberapa sebablah. Di antaranya mungkin kita tidak mempunyai nakib yang banyak untuk nak bawa semua masyarakat ni. Satu lagi, masyarakat umum ni pun dia bukan kesemuanya boleh ditajnidkan untuk menjadi tentera. Tentera ni ada yang qualify, ada yang tidak qualify. Ada yang cukup inci, ada yang tidak cukup inci. Sama juga dengan kita nak rekrut askar, bisa kata nak askar Regimen Melayu, nak akan 100 orang. Yang datang mari 500 orang. Bukan semua 500 itu boleh diambil. Dibuat ujian-ujian, dibuat saringan-saringan, hanya sebahagian daripada mereka boleh diambil dan sebahagian yang lain tidak boleh diambil. Dan demikian juga di dalam pembinaan kadir-kadir dakwah ataupun sebagai ikhwah yang boleh dipertingkatkan bukan ke semua, hanya bilangannya tertentu saja. Bukan kita nak menolak, tapi kerana realiti mereka itu tidak membenarkan. Baik. Jangan ada pula di kalangan kita yang menyangkakan bahawa masyarakat sekarang ini masyarakat jahiliah. Maka bila mana kita sebutkan bahawa ini masyarakat jahiliah, maka kita akan berperang, kita akan bermusuh dengan dia. Kita tidak akan boleh mendekati dia. Kita harus menganggapkan bahawa masyarakat Islam yang ada pada hari ini memerlukan kepada bimbingan, memerlukan kepada dakwah.
memerlukan kepada wasilah, menunjuk cara dan jalan mereka, membimbing mereka. Kita sebagai mursyid, sebagai petunjuk jalan kepada mereka. Baik. Kejap. Baik. Yang ke seterusnya. Oh ya, yang tadi kita bicarakan masalah perkembangan Raksi ini, Ustaz Muhammad Masyur kata kita tidak perlulah nak terangkan huraikan satu persatu mengenai apa yang dikatakan perkembangan Raksi dan Ufuqi ini di dalam kerja dakwah. Itu itu hanya mungkin maklumat atau pengetahuan yang ada pada qiyadah kepada pimpinan saja. Kita yang di bawah ini kita hanya mengikuti apa yang ditentukan dan yang diprogramkan oleh qiyadah ataupun oleh mas'ul kita. Baik. Nombor 4 tu, nombor 5 pun tak perlu sebut kot. Kemudian nombor 6 pun lebih kurang juga. Nombor 7 itu kita tidak seharusnya menumpukan kerja-kerja idari ataupun pentadbiran ataupun tumpukan kepada kerja-kerja yang lain. Sebab kerja dakwah ini, kerja tarbiyah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id Hawa di dalam buku dia Muqaddimah, di dalam bukunya Madkhal ila Da'wah Ikhwan Muslimin, introduksi, pendahuluan, pengenalan kepada dakwah Ikhwan Muslimin. Dia berkata, inna bina ar-rijal muqaddamun ala sa'iril a'mal. Sesungguhnya membina rijal, tokoh-tokoh itu merupakan amalan prioriti. Di atas berbanding kerja-kerja yang lain. Kita nak menegakan, nak kuat ekonomi, nak kuat warung-warung kita, semua tidak. Kita mesti berusaha memperkasakan atau memperbanyakkan, mengukuhkan dan menguatkan, melahirkan rijal-rijal untuk bekerja dalam dakwah itu sendiri. Baik. Seterusnya. Kekuatan an-numu, apanya tadi?
Al-quwwah wan numu tadi kita sebut, kekuatan yang dimaksudkan ialah tidak berlaku obesity. Perkembangan yang bertambah tapi tidak mempunyai kekuatan. Bilangan banyak, bertambah tapi dia tidak mempunyai kekuatan. Jadi ini dianggap macam satu berlakunya obesity. Ataupun kita kita kuat satu sudut dan tidak kuat sudut yang lain. Kita kena seimbangkan kesemuanya ini. Seimbangkan kesemuanya ini. Ada orang menggambarkan, dia membuat analogi. Perkembangan yang tidak seimbang, dia kata, seperti dengan perkembangan binatang di laut yang duduk di dalam badan siput-siput yang sudah mati. Apa dia? Omang-omang. Ada? Antum pernah dengar tak? Omang. Ada tak? Pernah dengar tak? Kita pergi ke tepi pantai ni, kita akan berjumpa lah dengan binatang ni. Dia duduk dalam tu. Tangan dia sebelah selalu duduk di dalam kulit siput, jadi kecil. Tangan dia yang luar ni makin besar. Dia besar. Jadi tak seimbang lah. Jadi demikian juga kita di dalam jemaah dan dakwah ini, kita nak kena seimbangkan kekuatan di antara ruhi kita dengan jasadi kita, dan mental kita dengan akli kita dan kerohanian kita. Syakafah, keilmuan kita, ma'rifah kita, tazkiyatun nafsi kita. Kita bukan main di dalam tazkiyah, membicarakan masalah tazkiyah, tapi dalam masalah intelektual, ilmu pengetahuan, syakafah kita mengenai terlalu rendah sangat. Yang lama kan. Jadi nak kena seimbangkan kesemuanya. Baik. Kekuatan yang sangat dituntut ialah al-iman, perpaduan, ilmu, jasad, material, kepribadian, senjata, media. Ini yang disebutkan oleh Ustaz Musabah Masyhur. Katanya kekuatan akidah dan iman merupakan tonggak tertegak di atasnya kepribadian individu Muslim. Individu Muslim ini boleh diperhatikan. Kalau dia ni jenis yang leceh-leceh, artinya iman dia, akidah tak kuat. Iman dan akidah tu. Orang yang kuat iman dan akidah, insya-Allah dia akan melahirkan seorang individu Muslim yang kuat, yang gagah perkasa. Demikian juga dalam jemaah tu, kalau kesemua anggotanya memang kuat di segi akidah, insya-Allah jemaah boleh menunjukkan kekuatannya sendiri. Taibah. Seterusnya, kekuatan perpaduan berlaku melalui ukhuwah dan kasih sayang kerana Allah di kalangan mereka yang melalui jalan dakwah. Boleh berlaku ukhuwah dan kasih sayang ni kerana Allah lah, di kalangan mereka yang melalui dakwah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Anda teringat balik ada satu peristiwa ikhwah kita kat Mesir, daripada Malaysia dia bawa pergi buah rambutan. Kemudian dia bawa pergi dalam usrah dia. Usrah itu dikendalikan oleh orang Arab. Orang Arab ada bersama dalam usrah. Kemudian orang Arab tadi dah semua selepas usrah sepakat makan buah tadi. Masa dia nak makan buah tadi dia menangis. Sahabat-sahabat lain, ikhwah yang lain pun terkejut. Pasal apa dia tengok orang tadi menangis? Allah, dia menangis, dia kata, kalau tidak kerana ukhuwah aku dengan kamu, dia kata, pasti aku tidak merasakan
buah rambutan yang kamu bawa daripada kamu. Allahu Akbar. Itu ukhuwah fillah subhanahu wa ta'ala. Ana masa ana pergi kat Jordan, tapi bukan kalangan ikhwah kita lah, tapi orang Islam lah. Ana pergi ke rumah dia, kerana bila nak balik, dia call taksi. Taksi tu datang dan ambil Ana, bawa balik semula ke tempat penginapan Ana. Masa dalam taksi tu, Ana kata kat dia, laulal Islam wal iman maltaqaina. Ana kata kalau tidak kerana Islam dan iman ini, pasti aku dengan awak tidak bertemu di sini. Driver taksi tadi merah muka dia. Lepas kita berheran pasal apa? Akhirnya diberitahu, rupanya driver taksi itu Kristian. Jadi dia marah kerana orang Islam ni berukhuwah sebegitu baik. Kita boleh berziarah orang Arab di kampungnya, di tempatnya. Dan kita pun terasa ukhuwah kita dengan kita. Itu baru ukhuwah kita dengan orang-orang biasa saja. Belum lagi ukhuwah kita di dalam seperjuangan. Ini gambaran ini banyak kita boleh perhatikan daripada hayatus sahabah. Hayat Rasulullah SAW dengan para sahabat. Banyak cerita-cerita dan kisah-kisah yang menggambarkan sedemikian rupa. Baik. Imam Al-Syahid Al-Banna rahmatullah alaihi mengambil contoh dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menjadikan ukhuwah ini salah satu daripada rukun bai'ah kita. Maka dia mengatakan bahawa persaudaraan kita ini, hubungan kita ini, ukhuwah kita dengan saudara kita ini berada di antara dua tahap, maksima dan minima. Paling maksima sekali ialah al-isar, kita mengutamakan saudara kita. Dan paling minima, paling tidak mesti ada di kalangan dalam diri kita ialah salamatus sadri. Salamatus sadri ialah kita dalam diri kita ini tidak ada ghil, tidak ada hasad dengki, tidak ada nak marah, tidak ada apa, tak senang hati dengan saudara kita. Salamatus sadri, paling tidak kita dengan saudara kita. Dan paling tinggi sekali al-isar, ini yang berlaku di kalangan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin yang sanggup memberi ladang dan kekayaan mereka kepada orang-orang Muhajirin. Dan inilah yang diambil oleh Imam Al-Banna dan dijadikan satu daripada rukun bai'ah. Kekuatan badan. Islam menyeru tiap Muslim supaya menjaga kesihatan dan menganjur kepada kekuatan jasad. Ada hadis Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat dan baik itu lebih baik, tercinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kulli khair. Kesemuanya ada baiklah kalah. Bukan nak kata orang yang lemah itu tak baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih suka, lebih cinta kepada orang yang kuat badan dia tadi. Kekuatan material. Islam tidak pernah menafikan kemanfaatan harta dan kekayaan. Tidak pernah menafi. Kekayaan ini sebenarnya dituntut. Ini gambaran di zaman Rasulullah Abdurrahman bin Auf.
dan sahabat-sahabat yang lain semua ni, Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair pun juga kemudian dengan Suhaib Ar-Rumi dan banyak lagi sahabat yang lain yang menunjukkan penguasaan mereka dalam bidang material, bidang kebendaan, dan kita kalau boleh kekayaan dunia alam ini biar berada di dalam tangan orang Islam. Biar orang kafir semua mari hidup minta sedekah daripada orang-orang Islam. Sepatutnya begitu, tapi wallahu alam bissawab. Ada ada takdir, ada falsafah, ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberi kekayaan sepenuhnya kepada orang-orang Islam. Di zaman Rasulullah sendiri pun hanya orang-orang yang tertentu, bukan semua bilangan orang Islam yang kaya melana, kecuali selepas datangnya Umar bin Abdul Aziz, baru Allah menunjukkan bahawa orang Islam ni layak memang ada kewibawaan, ada kekuatan untuk dia memiliki harta kekayaan yang banyak, yang bukan seperti dengan ini berlakulah orang Islam yang ada pada hari ini. Tak betul ni kat Malaysia ni, yang sonlap, yang duk lari rata-rata kekayaan ni melalui rasuah dan sebagainya ni, tak betul. Tapi yang kekayaan yang direstui oleh Islam ialah kekayaan seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Baik. Kemudian kekuatan peribadi. Ini pun memanglah yang dituntut oleh Islam, seperti di dalam cerita Nabi Musa alaihissalam dengan anak Nabi Shu'aib. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Al-qawi al-amin. Sebaik-baik, seelok-elok orang yang kamu nak gunakan ialah orang yang al-qawi, orang yang kuat, al-amin, yang mempunyai sifat amanah. Al-qawi di sini, qawi yang diberi arti yang banyaklah. Qawi artinya kuat dari segi peribadi, kuat dari segi badan, dan kuat dari segi pemikiran dia, kuat dari segi hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Luas maknanya. Baik. Kekuatan senjata juga, Islam ini apabila dia menjadi sebuah negara, dia mesti persiapkan diri dia dengan peralatan senjata yang seeloknya, seperti dengan Pakistan misalnya kata dia ada senjata nuklear, jadi orang tak berani nak main-main, nak muli dengan dia. Tapi apabila Arab Saudi, apabila Mesir, apabila Emirat, apabila semua negara Arab ni, kekayaan dia diguna pada mula-mula dia kerana dia berjudi, kerana dia bermewah-mewahan, dia tidak memikirkan masalah ummah dia, masalah diri dia, masalah kekuatan fizikal dan kekuatan persenjataan, maka dia menjadi manusia yang leceh pada hari ini. Ini dan demikian juga kita pada hari ini kat Malaysia sendiri pun satu hal juga, kita lebih mengutamakan kekuatan seperti riadah yang tidak seharusnya, riadah sukan pergi duk berlawan ke sana. Kita tahu bahawa sukan ini suatu yang bermanfaat, tapi bukan sukan yang menghabiskan wang negara. Boleh digunakan untuk membina kekuatan di dalam bentuk yang lain. Demikian juga kekuatan di segi media, sibaran am, yang seharusnya umat Islam mempunyai, bukan hanya kita bergantung dengan Al Jazeera saja. Hari ini orang Islam hanya ada Al Jazeera saja. Ada yang lain seperti Al Arabiyah ni tak betul.
yang siaran Al-Khalij ini. Dia apa? Palsu. Dia banyak bawa fikrah-fikrah mereka dan fikrah baratnya. Taibah. Seterusnya al-muhafazah ala banyak ni lagi ni. Ya Allah. Muaz, kita ada berapa lama lagi masa? So, last 11 kot. Ha? Sampai pukul 9? Tak apa. Taibah. Al-muhafazah al-atalah. Bagaimana nak menjaga supaya kita ini kekal dengan ketulinan. Ketulinan dengan arti dakwah yang dimulakan oleh Imam Al-Banna, kita meneruskan dakwah ini seterusnya. Kita tidak menukar gantikan. Menjaga ketulinan harakah di antara perkara yang amat dituntut, agar ianya berjalan di atas jalan yang sahih dalam perjuangan mencapai matlamat-matlamatnya. Kita kena jaga. Kalau dia tergelincir sedikit, sudah dia akan membawa kepada kegelinciran yang banyak. Kita nak kena beringat benda ni. Sedikit saja kita sudah tergelincir, habis. Kita akan tergelincir dalam hal-hal yang lain. Baik. Dakwah ikhwan tidak ada selain daripada Islam semata-mata. Kita tidak ada pilihan-pilihan, kita tidak ada alternatif yang lain. Kita tidak ada usaha-usaha untuk nak mengambil, nak menipu, nak photostat. Tidak ada. Kita hanya mengambil 100%-nya daripada al-Islam. Taibah. Imam Al-Banna rahmatullahi alaihi amat prihatin supaya ikhwan beriltizam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Asalah ini juga insya-Allah boleh membawa kita sehingga menegak kembali balik khilafah Islamiyah. Kalau kita mengambil jalan yang lain, kita tidak akan sampai. Khilafah Islamiyah ni hanya akan sampai melalui dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Kita kena ingat. Jalan dan cara yang lain kita lalui, kita tidak akan sampai. Kita akan sampai ke tempat lain. Bukan sampai kepada khilafah Islamiyah. Kita akan sampai kepada pemerintahan kufur. Kita akan sampai kepada sistem-sistem politik kufur. Bukan sistem-sistem yang dibawa oleh Islam. Sebab apa? Sebab kita melalui jalan, tidak melalui jalan Islam. Islam ni dia satu package. Jalan dan matlamat. Jalan dan matlamat dia satu package. Jangan ditukar-tukar. Kalau nak sampai kepada matlamat, awak mesti melalui jalan dia. Sebab dia satu package. Awak mengambil jalan Islam nak capai benda-benda lain, itu wallahualam. Berarti awak sudah merosakkan Islam. Merosakkan nama Islam, image Islam. Ada berlaku. Ada orang yang mengambil jalan-jalan Islam, tapi dia nak tuju kepada matlamat yang bukan Islam. Ada negara-negara yang menyebut bahawa kita berjuang nak menegakkan Islam. Akhirnya apabila dia berkuasa, sudah. Dia menjadi hamba pecacai. Dia menjadi hamba abdi kepada Soviet Rusia. Pernah berlaku suatu ketika dahulu. Dan ada orang yang memperjuangkan Islam. Akhirnya dia pergi kepada demokrasi. Dia pergi kepada benda-benda yang lain. Na'udzubillah min zalik.
Taibah. Buat menjaga al-asalah ini semestinya dipertahankan matlamat-matlamat. Jangan diubah-ubahkan matlamat yang kita nak capai tadi. Kita membuat sasaran yang lain. Oleh kerana mungkin kita rasa sasaran Islam ni lambat sangat, maka kita ubahkan sasaran tadi. Maka sudah tidak asal lagi perjuangan kita, dakwah kita tadi. Jangan berlaku penyelewengan dan jangan berlaku perubahan kepada dakwah tadi, dan jangan berlaku penukaran. Penukaran artinya tajziah, kita menjuzuk kita, mencerahkan, memecah-mecahkan, menjadikan kepada kelompok-kelompok yang kecil matlamat kita. Tak apalah kita capai yang sedikit ni dulu. Tak boleh. Dalam Islam, no. Seperti di dalam akidah kita, seperti di dalam rukun iman kita, seperti dalam rukun Islam kita. Kita buang salah satu daripada rukun tadi, kita ambil ataupun ambil satu dari rukun tadi, dia tidak akan jadi. Ambil rukun, kita katakan rukun Islam, kita bersyahadah, kita ambil syahadah dah, kita mengucap dua kalimah syahadat, tapi yang lainnya kita tukar, tak nak terima, tak nak terima, yang empat lagi tak terima, maka dia tidak menjadi, dia tidak menjadi asalah. Kita sudah menyeleweng. Itu yang dikatakan kita tidak boleh mentajziahkan dia, kita tidak boleh mencerakinkan dia. Baik, di antara usaha mengekal ketulinan ialah prihatin dengan sudut-sudut tarbiyah dan sudut-sudut ruhi. Sudah semestinya. Manusia itu dia kalau dia tidak ditarbiyahkan sebegini, dia akan menjadi manusia yang lebih liar, manusia yang lebih ganas daripada harimau lagi. Kerana tarbiyah, kerana didikan ini saja, dia menjadi manusia yang sejati. Dia menunjukkan kemanusiaan dia. Orang Barat, kufur, dia binatang. Dia nampak aja bentuk rupa manusia, cermat, teliti dan sebagainya. Tetapi dia adalah manusia yang buas, manusia yang ganas, manusia yang buruk, busuk hati dan sebagainya. Ini boleh kita tengoklah daripada tindak tanduk amalan-amalan dia terhadap orang Islam, malah terhadap mereka sesama dia sendiri pun dia macam binatang, seperti dengan harimau yang ganas, yang buas. Dia boleh memakan saja siapa saja yang dia nak makan. Dia membuat undang-undang macam-macam undang-undang. Undang-undang yang tidak boleh nak abuse kanak-kanak, kita katakan nak menyakiti kanak-kanak, nak menyakiti orang perempuan dan sebagainya, dan mereka yang melakukan ini. Undang-undang itu tidak ada arti. Sama juga dengan kita buat undang-undang, kita berikan kepada harimau dan singa. Kita pergi tampal kita masuk pergi ke zoo negara, kita buat satu poster, kita undang-undang supaya dia beradab sopan dan dia jangan makan daging, jangan dia menjadi ganas. Mana boleh dia nak ikut. Sama juga dengan manusia kafir yang ada pada hari ini, walaupun dia ada undang-undang antarabangsa, dia ada undang-undang UN dan sebagainya, tetapi mereka lah yang menjadi hantu raya, yang menjadi serigala, yang menjadi dubuk yang paling ganas. Kita tengoklah di dalam peperangan sesama mereka dan di antara orang Islam lebih-lebih lagi. Baik.
Maka sebab itulah Imam Al-Banna berkata, kita mengislahkan diri kita hingga mencapai badan yang kuat, akhlak yang kemas, fikiran yang musyakaf, yang intelek, kemudian mampu berusaha, sejahtera akidah, sahih peribadatan kita, berjihad terhadap diri. Kita boleh melawan diri kita, boleh membentuk diri kita sendiri. Sebab itu orang kafir dia heran bila dia tengok orang Islam ni boleh berpuasa, kanak-kanak boleh berpuasa. Dia pernah bertanya, budak-budak yang kecil kamu puasa? Dia rasa kanak-kanak ni bohong. Kanak-kanak ni depan mak bapak saja dia puasa. Pergi belakang mak bapak dia minum. Dia tak tahu kata bahawa orang Islam ni sudah dilatih. Dia berkecil lagi supaya dia hanya berjihad terhadap diri dia sendiri. Benda ni tak boleh dapat. Orang kafir pun amalan orang kafir yang sudah tua, yang sudah yang sudah dewasa pun dia tak boleh nak melakukan keikhlasan yang sebagaimana berlaku kepada anak-anak orang Islam. Baik. Baik. Usrah adalah tempat pengeraman, tempat untuk menerbit dan mendidikkan anggota jemaah. Jadi usrah ni tidak boleh dianggap enteng, dianggap tidak berharga. Usrah ni suatu yang amat berharga. Dia usrah walaupun usrah ini dia lebih merupakan usrah tiruan. Minta maaf. Usrah tiruan. Usrah yang sebenarnya, usrah ni artinya family, keluarga. Usrah yang sebenarnya ialah mak, bapa, anak-anak yang ada di atas sebuah rumah. Satu keluarga. Itu usrah yang sebenarnya. Tapi oleh kerana usrah itu sudah tidak berfungsi dengan arti kata yang sebenarnya sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah, mak bapak itu sudah bertanggungjawab bagi nak mendidik anak-anaknya. Anak-anak tadi boleh dilahirkan menjadi seorang pahlawan. Anak-anak tadi dilahirkan menjadi seorang alim ulama. Itu asal usrahnya. Tapi apabila usrah ni sudah tidak berfungsi sedemikian rupa, maka diadakan usrah yang tiruan ini. Tiruan bukan artinya tak boleh lakukan. Tiruan ini mungkin satu ketika besok apabila umat Islam kembali balik ke zaman Rasulullah SAW, maka usrah yang kita adakan pada hari ini tak perlu diadakan lagi. Sebab usrah atas rumah itu sudah berfungsi dengan arti kata yang sebenarnya. Baik. Seterusnya ialah at-takhsid wa at-tatwir. Melakar plan dan pembangunan. Dalam Islam ini semuanya berjalan insya-Allah di dalam bentuk takhsid, perancangan. Daripada mula lagi zaman Rasulullah SAW, dia Rasulullah menunjukkan contoh yang paling cantik sekali mengenai dengan at-takhsid wa at-tatwir. Dia semuanya berdasarkan kepada perancangan-perancangan dakwah Rasulullah. Walaupun pada peringkat awalnya Rasulullah bagaimana dia berdakwah dia buat kenduri. Yang dikatakan bahawa harta Khadijah ni banyak dihabiskan untuk membuat jamuan kepada orang-orang tokoh-tokoh orang-orang Arab dari itu. Bila orang Arab datang memakan, maka Rasulullah pun bercakaplah mengenai dengan ataupun dia berdakwah
dia bercakap mengenai risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara taktid lah, di antara perancangan Rasulullah. Kita nampak begitu saja, tapi sebenarnya dia memberi kesan. Banyak lagi lah kerja-kerja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bentuk taktid ini. Dia pergi jumpa dengan kabilah-kabilah. Di dalam setiap musim haji, dia berjumpa dengan individu, dia berjumpa dengan kabilah, memperkenalkan diri. Semua itu dalam bentuk taktid. Dan apatah lagi semasa dia nak berhijrah, bagaimana dia merancangkan supaya dan dia bahagikan tugas-tugas kepada individu-individu pada masa itu. Sehingga kan seorang perempuan pun dia ada tugas dia di dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian at-tatwir. At-tatwir ini memanglah pembangunan. Dia bangun. Dia tidak kata dia kekal dengan bilangan yang kecil, bilangan yang kerdil, bilangan yang tidak ada wawasan. Dia kesemuanya dia berkembang sebenarnya di zaman Rasulullah SAW. Dan demikian juga apa yang dilakukan oleh Imam Al-Banna rahmatullah alaih, sehingga dia boleh di dalam tempoh yang terdekat dia boleh menyusun bala tentera untuk pergi berperang melawan orang-orang Yahudi yang menyerang masuk ke bumi Palestin. Tapi oleh kerana berlaku pengkhianatan di kalangan orang Arab, nasib baik kalau tidak mereka akan dibunuh oleh sengaja begitu saja, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tapi oleh kerana taktid dan perancangan yang dilakukan oleh Imam Al-Banna tadi, pertamanya dia telah menunjuklah satu contoh yang baik nak menentang orang-orang Yahudi ini. Satu lagi menunjukkan bahawa perkembangan ikhwan ini dia tidak hanya suatu yang statik, suatu yang jumud, yang beku begitu, tapi dia sudah berkembang sehingga dia boleh menjadi suatu pejuang-pejuang bagi nak menegakkan, bagi nak menahan, nak mencegah dan melarang kemasukan orang-orang Yahudi ke bumi Palestin. Masya-Allah. Dan Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menyebut bahawa kebenaran tanpa sistem dikalahkan oleh kebatilan yang bersistem, yang berancana, yang ada aturan, ada sistemnya. Ini bagi nak menggambarkan bahawa Islam ini walaupun dia min indillah, bukan artinya kita terus bergantung begitu saja, bergantung secara orang bodoh, tapi bergantung dengan Allah. Kita membuat perancangan untuk berhadapan dengan kebatilan. Taibah. Musuh-musuh Islam ini senantiasa mengintai-intai, memerhatikan titik-titik kelemahan di dalam umat Islam. Bila lemah saja dia akan berguna dan akan perkuasakan kelemahan itu. Taibah. Dakwah dia menyahut tuntutan keadaan dan masa. Keadaan dan masa begini, maka dia akan mengolah keadaan dan masa mengikut kemampuan jemaah dan mengikut kemampuan dakwah yang ada pada kita. Dia tidak akan menyerah kalah ataupun dia kebingungan bagaimana nak mengolah dan masa keadaan yang berlaku pada ketika itu. Artinya kejadian
peristiwa yang berlaku itu jemaah bijak, pandai berhadapan dengan keadaan dan masa yang keadaan peristiwa yang berlaku. Tapi dakwah Islam tidak jumud dan tidak beku dan tidak kaku. Seterusnya dakwah ikhwan ialah jam'u kalimatil muslimin, menyatu padukan kaum muslimin. Bukan suatu yang memporak-peranda ataupun yang memecah belahkan orang-orang Islam. Malangnya orang Islam yang ada pada hari ini kat Malaysia ini, dia tak suka ni dengan perpaduan ni. Dia suka berkelahi lagi. Kebetulan pada hari ini pun dia ada wasilah-wasilah, cara-cara untuk nak memaki hamun. Kalau dulu dia maki dengan mulut saja, hari ini dia boleh maki dengan WhatsApp dia, dengan Telegram dia, dengan Facebook dia, dengan bermacam-macam lagi. Wasilah yang begitu banyak. Arti wasilah untuk melakukan kejahatan semakin bertambah. Yang sepatutnya kita menyeru kepada perpaduan. Kita tengok orang Islam ni bukan tengok kepada satu sudut, kepada satu kelompok saja. Kita kena duduk di atas. Daripada menara mana-mana kita tengok umat Islam yang ramai-ramai. Macam mana kita menyatukan kalimah mereka ini. Bukan pergi duduk simbah minyak lagi. Melagakan lagi, menimbulkan lagi kebencian dan perkelahian di antara sesama mereka. Ini apa yang berlaku. Dia ni bukan suatu peristiwa di suatu tempat. Dia lebih merupakan suatu fenomena, gejala yang membabitkan keseluruhan orang Islam. Ini kesemuanya natijah daripada kelemahan iman, kelemahan akidah, kelemahan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah perkelahian sesama orang Islam. Tidak seharusnya berlaku benda yang seumpama ini. Kalau dulu kita katakan orang tak cerdik, hari ini ada berapa universiti kat Malaysia ni. Ini pun satu hal juga. Mungkin universiti ini tidak ada barakah. Na'udzubillah min zalik. Yang sepatutnya orang kampung dulu dah tidak ada universiti. Dia mengaji dalam madrasah-madrasah, pondok-pondok, sekolah-sekolah kecil je. Mari tu guru kayuh basikal, bawa mari kitab Bulughul Maram, bawa mari kitab Iqna', bawa mari kitab tasawuf, mari kitab hadis dan sebagainya. Baca. Baca gitu, lepas tu semua orang pakat balik. Dan alhamdulillah tidak berlaku pergaduhan, perpecahan sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Hari ini berlaku sedangkan pengajian lebih luas, lebih besar lagi. Penceramah begitu banyak lagi dalam TV dan di tempat-tempat yang dalam WhatsApp dan sebagainya. Allahu Akbar. Tapi boleh berlaku. Di mana jam'u kalimatul muslimin? Ini kita nak persoalkan. Jadi kita tidak ada jalan yang lain. Hanya kembali balik kepada dakwah ikhwan yang nakkan kepada penyatuan kalimah al-muslimin. Allahu Akbar. Taibah. Kemudian kita berpindah ke tajuk al-amal fi majalid dakwah. Jadi bekerja di medan dakwah. Jadi dalam ikhwan ni dia sudah ada tahap-tahap dan peningkatan dia akan sampai kepada kesemua ini. Ini merupakan matlamat ghayah kepada dakwah ikhwan. Yang disebutkan sebagai maratib al-amal. Yang pertama al-fardul muslim. Macam mana kita nak membina
individu Muslim. Kemudian macam mana kita nak supaya usrah muslimah, family, keluarga atau rumah menjadi satu usrah contoh, contoh qudwah kepada orang Islam yang lain. Kemudian yang ketiga, al-baitul muslim, rumah tangga Muslim. Kemudian pergi kepada al-mujtama' al-muslim, pergi kepada masyarakat Islam. Kemudian pergi kepada daulah muslimah, kerajaan Islam. Kemudian pergi kepada khilafah Islamiyah. Kita nak kembali balik kepada khilafah. Kalau satu ketika di zaman yang terakhir, khilafah daulah Uthmaniyah, paling tidak kita nak kembali balik, nak wujud kembali balik khilafah yang pernah wujud ada satu ketika dulu, khilafah Uthmaniyah. Sebelum itu tidak dipertikaikan, tapi yang selepas itu sudah tidak ada lagi. Kemudian seterusnya kita akan menjadi ustaziyah al-alam, ustazah kepada menjadi mahaguru kepada alam seluruhnya. Bukan kita meniru, kita photostat daripada orang lain, tetapi orang lain akan photostat daripada orang. Kita akan meniru dengan cara-cara, uslub-uslub kehidupan orang-orang Islam. Seterusnya. Taibah, tajuk yang terakhir ialah at-tawrith wal-tiham al-ajyal, memperturunkan legacy dan mengikat generasi dengan generasi. Dakwah Islam ini, dakwah ikhwan ini ialah nak membawa kepada perubahan, taghyir. Umat Islam yang ada pada hari ini nak kembali balik kepada, nak taghyir, nak rubah kembali balik kepada Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, matlamat agung yang diperjuangkan oleh ikhwan tidak akan terlaksana selagi mana tidak dapat disambungkan melalui satu generasi ke satu generasi yang lain. Dia tidak bolehlah, artinya satu generasi bukan main hebat, tetapi dia tidak bersambung dengan generasi yang seterusnya. Ini satu hal. Arti generasi yang kedua itu dia bermula daripada zero, ground zero. Ini suatu malapetaka berlaku kepada dakwah. Dakwah ni dia kena bersambungan generasi yang pertama bersambungan dengan generasi yang kedua, dan seterusnya. Ini persepsi ini diambil kefahamannya dari dakwah para nabi. Dakwah para nabi di antara nabi dengan nabi, walaupun dia tidak, tapi tak apalah dia, sebab itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada seorang nabi ke seorang nabi, dia tidak mencagahi, malah dia menyambungkan yang dibawakan oleh nabi-nabi yang seterusnya, daripada Adam, daripada Nuh, Syed, pergi kepada Ibrahim, pergi kepada Musa, pergi kepada Isa, pergi kepada Nabi Muhammad. Semua tu berkesinambungan di antara satu sama lain. Itu para nabi. Tetapi yang kita nak sebut kat sini ialah dakwah ikhwan ni, dia tidak boleh terputus rangkaiannya, hubungannya di antara satu generasi dengan satu generasi. Kalau tidak, generasi yang kedua terpaksa memikirkan yang baru. Satu generasi yang kedua pula, dia mungkin dia akan melakukan suatu dia tidak mewarisi al-asalah. Sebab itu perlu kepada iltiham al-ajyal, kesinambungan generasi dan tauris, memperturunkan legasi yang ada dalam kelompok ini kepada kelompok yang kedua. Baik. Penerusan warisan ini harus dipindahkan secara keseluruhan dimensinya, abad dia,
matlamatnya, sarananya, asalahnya, pengalamannya yang pernah dilalui selama itu. Kalau tidak, nanti generasi yang datang dia terpaksa membuat satu pengalaman yang baru pula. Baik. InsyaAllah, Nasa, itulah di antara yang dapat anda sebut pada malam ini. InsyaAllah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Rosnawi atas kongsian yang tadi, insyaAllah. Saya kira memang kongsian yang amat bermakna, insyaAllah. Kerana apa yang dibawa oleh ikhwan ni bukanlah benda yang baru, tapi ada satu sistem untuk kita menyambung legasi dakwah yang terbiar ni, insyaAllah. Dan sistem ni juga yang kita guna pakai kan dalam J kita, yang mana kita perlu siqah, yang mana ya pasal macam itulah. InsyaAllah anak saya kita tak buka lah untuk sesi soal jawab kerana masa menjemput kita, insyaAllah. Jadi jazakallah khair kepada semua yang hadir pada malam ni, alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Rosnawi atas kongsian tadi, insyaAllah. Jadi sebelum kita akhir, insyaAllah nak ajak sama untuk kita baca doa penutup, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'a ala muhabbatik wa altaqas ala ta'atik wa tahadas ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fasiqil lahum marabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulha wa amlaha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaydil iman bik wa jamil tawakkuli alayka wa ahliha bima'rifatik wa mitha ala syahati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kelemahan itu datang daripada pihak anda sendiri. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu akan datang, insyaAllah. InsyaAllah minggu depan akan bersama dengan Ustaz Karimullah, insyaAllah. Allah alam. Tangguh majlis kita dengan tasbih, kafar dan surat Al-As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asr. Insan fi khusr illa allazina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi